Cerita ini mengenai dua orang sahabat karib. Murid A adalah seorang murid yang rajin dan pandai dalam akademik. Murid ini juga seorang atlet dan sangat popular di sekolah. Murid B iri hati bila melihat sahabatnya serba boleh dan menjadi pujaan ramai. Rakan sebaya murid B juga iri hati dengan murid A. Mereka menghasut murid B supaya membuat sesuatu terhadap murid A. Murid B berasa tertekan tetapi dia bersetuju kerana mahu diterima dalam ahli kumpulan tersebut. Pada keesokan hari, semasa perjalanan pulang ke rumah, murid A ditahan oleh sekumpulan rakan sebaya murid B. Mereka mengancam dan mencederakan murid A. "Jom, masuk geng kami." "Buat apa belajar? Ikut kami penting sekolah." "Saya tak nak." "Kamu jangan belagak ya." "Saya akan beritahu cikgu." "Laporlah, ingat kami takut ke?" Mereka mengugut murid A. Bila sampai di rumah, ibu terkejut dengan perubahan tingkah laku anaknya yang kelihatan ketakutan. Ibu bertanyakan apa yang terjadi. Anaknya menceritakan apa yang berlaku. Ibu melaporkan kepada pihak polis. Polis menahan murid yang terlibat untuk siasatan. Apakah itu tekanan rakan sebaya? Remaja melakukan sesuatu kerana ingin menjadi sebahagian daripada lingkaran sosial rakan sebaya. Jenis tekanan rakan sebaya ialah mengubah gaya bercakap seseorang untuk meniru orang yang berada dalam kalangan rakan, meniru gaya berpakaian, potong rambut dan perhiasan, melakukan tindakan berisiko seperti melanggar peraturan, terlibat dalam aktiviti seperti merokok, minum alkohol, menggunakan dadah atau aktiviti sosial. Tekanan rakan sebaya tidak semestinya buruk. Tekanan positif dari rakan sebaya seperti cabaran untuk memenangi sesuatu pertandingan boleh menggalakkan seseorang menjadi lebih berdaya saing, berkongsi pengalaman yang membina dan memberikan nasihat yang baik. Namun begitu, rakan sebaya juga boleh memberi pengaruh negatif, misalnya melepak, merokok, menyertai buli atau cabaran berbahaya serta ponteng kelas atau sekolah. Bagaimanakah anda boleh mengurus tekanan negatif rakan sebaya? Fikirkan bahaya yang akan dihadapi. Carilah jalan untuk mengelakkan situasi tersebut. Fikirlah akibatnya. Jangan terburu-buru menerima ajakan rakan. Berani berkata tidak. Katakan tidak dengan yakin, menolak dengan sopan dan tegas serta beri penjelasan jika perlu. Apakah itu komuniti? Komuniti adalah sekumpulan manusia yang mempunyai persefahaman dalam sesuatu matlamat dan sentiasa berhubung antara satu sama lain. Persekitaran komuniti boleh mencorakkan perkembangan tingkah laku seseorang. Oleh itu, kita perlu memiliki kemahiran untuk menangani pengaruh komuniti yang mengancam keselamatan diri. Berikut adalah kemahiran menangani pengaruh komuniti yang mengancam keselamatan diri. Pertama, elakkan situasi yang membawa pengaruh negatif seperti merokok atau perlumbaan haram. Seterusnya, bijak dalam memilih kawan supaya tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kemudian, tidak mudah terpengaruh dengan ajakan kawan tanpa mengetahui tujuan sebenar. Menolak ajakan rakan secara berhemah dan meninggalkan tempat yang mengancam keselamatan diri dan mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti tidak berfaedah seperti vandalisme. Gejala sosial merupakan salah satu masalah yang melanda komuniti termasuk murid sekolah. Oleh itu, murid harus menguasai dan mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial untuk menangani cabaran-cabaran sosial masa kini. Selain itu, murid juga perlu bijak membuat keputusan dan mengamalkan amalan positif dalam kehidupan harian. Ingat, kamu berhak untuk menolak dan berkata tidak kepada situasi atau tingkah laku yang tidak selamat. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.